Assalamualaikum and hi everyone. Kita masih di chapter 4 SM015 subtopic 4.3 di mana kita belajar inverse of matrices. So previous video kita dah tengok macam mana untuk kita cari inverse menggunakan adjoint method for 2 by 2 and also 3 by 3 matrices. Okay. Untuk 2 by 2, kita ada formula A inverse is equals to 1 over determinant A and then kita akan times dengan matrix 2 by 2 di mana entry di bahagian sini kita interchange position, entries di bahagian sini kita akan tukar sign. For 3 by 3 matrix, untuk kita cari A inverse, formulanya adalah 1 over determinant A and then kita akan darab dengan matrix adjoint. Okay, so kalau masih belum mahir lagi, boleh tengok previous video. Now this time, kita nak pergi kepada properties of inverse. Okay, so ada lebih kurang 5 properties di sini. Okay, so properties yang pertama, kita ada A inverse, okay. Kamu dah cari A inverse and kamu nak lagi inversekan A inverse itu. Meaning to say, kamu ada sudah A inverse, kamu daripada A inverse ni, kita inversekan lagi. So maksudnya you buat proses inverse itu 2 kali. Basically dia akan menghasilkan. Okey, kita pergi kepada properties yang pertama. Kalau kamu ada suatu matrix A, kemudian kamu buat proses inverse, mencari inverse, dan daripada A inverse yang kamu dah jumpa ini, kamu buat proses inverse lagi sekali. Bermaksud ada 2 kali proses inverse ini, hasil yang kamu akan dapat nanti adalah matrix A kembali. Okey. Properties yang kedua, if let's say kamu ada matrix A dan kamu mencari A inverse. Kalau kamu ada matrix A tetapi kamu transposekan dia, if kamu nak cari A transpose inverse, maksudnya matrix A yang kena transpose ni kamu nak cari inverse dia, kamu boleh ambil sahaja A inverse ini dan kamu transposekan. Okey, untuk property yang ketiga, this one, okey, jangan expand A power negative 1, B power negative 1. Okey, so tolong ingat property ini betul-betul. Kalau kamu ada A, B yang didarab, kemudian kamu cari inverse bagi matrix A, B ini, it is the same as kalau kamu cari B inverse dan darab dengan A inverse. Property yang keempat, kita ada kalau kamu mencari determinant bagi A inverse. Okey, kamu nak cari determinant bagi A inverse, dia akan sama dengan kalau kamu buat 1 over determinant A. Okey, so determinant A inverse boleh dapat dengan cara kita buat 1 over determinant A. Okey, untuk property yang kelima ni, madam ada explain pada previous video. Okey, kalau kamu ada buat proses darab A dan B, dan kamu buat pula proses darab B dan A, dan hasil bagi kedua-dua ini adalah I, it means benda ni related dengan inverse. Whereby kita boleh kata, if AB is equals to I, bermaksud B ini adalah inverse kepada A. Ataupun kalau kamu buat proses darab B dan A, kamu dapat I, membawa maksud A ini adalah inverse of B. And properties yang terakhir, bahagian sini, kita akan cuba jawab soalan untuk kita faham apa yang dimasukkan pada properties yang ini. So, boleh turn to next page, muka surat 15 pada bahagian nota. Okey, untuk example 14, kita diberi dua jenis matrix, matrix A and matrix B, kedua-duanya size 3 by 3. Okey, it is known that A times B akan menghasilkan K darab I. Maksudnya kita boleh tahu di sini, kalau kamu buat proses darab A dan B, kamu akan dapat identity sebenarnya, but
kamu akan ada satu constant atau scalar di bahagian hadapan I itu. So, kita cuba buat AB sebab soalan minta kita untuk find K. So, kalau nak cari K, kena buat dululah proses darab A dan B. Okay, so we have matrix A times B. A adalah 1 to 1, 2, 3, 5, 3, 4, 7. Times with matrix B, 1, negative 10, 7, 1, 4, negative 3, negative 1, 2, negative 1. Okay, so kita akan buat proses darab ni. Kamu boleh buat sendiri manually, pause the video, nanti boleh sambung dan check jawapan dengan yang madam ada, okay? Okay, after kita dah buat proses darab A dan B, so it turn out kita dapat bentuk begini. So menurut soalan, bila kita buat proses A darab B, kita akan dapat matrix I. Okay, which kita tahu I adalah 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1. Tapi yang kita dapat adalah begini. Okay, kita tak dapat 1 tapi kita ada 2. So, apa yang kita akan buat adalah kita akan factorize keluar 2. That is where kita akan ada identity di bahagian sini. Okay, kalau tak yakin boleh cuba darab masuk kembali. Okay, 2 didarab dengan semua entry. Kita akan dapat yang ini. Okay. So, kita dah dapat bentuk yang soalan nak. AB is equals to KI. So, kalau kita nak compare, our AB is equals to KI. Soalan suruh kita cari K. So, kita dapat dekat sini, K is actually equals to 2. Okay, find K. So, kita dah done bahagian sini, siap. And then soalan seterusnya ada perkataan hence deduce A inverse. Okay, deduce. Normally bila kamu nampak perkataan deduce, dia tak memerlukan jalan kerja yang panjang. Okay, so kebiasaan pelajar, dia berjaya jumpa K. So dia jumpa K equals to hasil daripada A darab B. But bila soalan kedua, deduce A inverse, apa yang dia akan buat adalah dia akan cari matrix A inverse ini manually menggunakan adjoint method. Maksud dia akan cari adjoint, dia akan cari determinant. Sebenarnya soalan minta deduce, which is sepatutnya step yang sangat ringkas dan mudah. So, perhatikan betul-betul, madam nak tunjuk macam mana kita nak deduce A inverse. Okey, kamu akan gunakan yang kamu dah cari di sini. Which kita tahu AB is equals to KI. AB is equals to 2I. Okay, now kita nak deduce A inverse. Okay, so macam mana nak deduce A inverse? Again, kamu nak A inverse tetapi tak ada pun A inverse pada statement ini. So, apa yang boleh kamu buat adalah wujudkan A inverse itu. Okay, so kita dah belajar. Kalau kita nak wujudkan sesuatu matrix, kita hanya ada 2 option. Sama ada kita wujudkan matrix itu di depan sekali, kiri dan kanan. Atau kita wujudkan matrix itu belakang sekali di kiri dan kanan equation. So, statement yang kita sentiasa perlu hafal dan ingat adalah if we have A times A inverse, jawapannya adalah I. Ataupun A inverse times A. Jawapannya juga adalah identity. Okay, so di sini apa yang madam buat adalah madam nak A inverse. Madam akan wujudkan A inverse itu dengan cara madam tambah di bahagian hadapan sekali. Sini akan stay AB. On my right hand side also akan ditambah A inverse di bahagian hadapan sekali. Dan kita darab dengan 2I. Okay, so apa yang madam buat adalah wujudkan A inverse di bahagian hadapan sekali for both sides. Okay, now kita nampak yang bahagian sini. A inverse darab A, kita tahu hasilnya adalah I. Okay, so A inverse times A is equals to I. B stay. Okay, untuk yang bahagian right hand side ni, kita ada 2 dekat sini sebagai constant atau scalar. So, kalau nombor biasa, dia boleh move. Okay, kamu nak move dia pergi depan sekali ke, kamu nak move dia pergi belakang sekali pun boleh. Janji dengan syarat dia adalah nombor biasa. Boleh digerakkan. Tetapi kalau dia matrix, contoh kamu ada A, B, C. And then kamu nak gerakkan C pergi depan. Tiba-tiba kamu nak tukar jadi C, A, B. Ini salah. Okay, sebab menggerakkan matrix
tak boleh sesuka hati. Tetapi kalau kita ada constant sahaja, macam di langkah kerja kita bahagian sini, nombor boleh bergerak. Okey, so kalau madam akan gerakkan dia ke hadapan sekali. So kita ada 2 A inverse dengan I, staykan position dia macam tu. Okay, so A inverse dahulu baru I. Sebab both are matrix. So matrix tak boleh suka hati kita ubah position dia. No. Yang boleh bergerak hanyalah constant. So constant ni madam bawa dia pergi depan. A inverse come first. So A inverse barulah I di belakang. Okay, and then ni pun madam dah ajar I times B. To stay again yang belakang A inverse darab I also akan jadi A inverse sahaja. Okay, now ingat soalan nak A inverse. Saya nak cari A inverse bahagian sini sahaja. So apa yang boleh saya buat adalah saya pindahkan 2 ini jadi bahagi. Okay, 2 ini adalah nombor biasa. So dia boleh dipindahkan ke bahagian kiri untuk jadi proses bahagi. Yang kita tak boleh pindah jadi bahagi adalah matrik. Kalau nombor boleh. Okay, so kalau kamu pindah, actually dia jadi B over 2 is equals to A inverse. Tetapi jarang sekali kita tulis B over 2 macam ni. Okay, biasanya over 2 ini kita akan tulis sebagai scalar, dia adalah 1 over 2 times B equals to A inverse. So bahagian sinilah yang menunjukkan kita deduce A inverse. Okay, so A inverse is actually equals to half B. Okay, so maksudnya senanglah kalau saya nak cari A inverse. So A inverse is actually half of B. Mana B? Ada di soalan. Okay, so B adalah 1, negative 10, 7, 1, 4, negative 3, negative 1, 2 and negative 1. And then kamu perlu times in half ke dalam setiap entry untuk kamu dapatkan jawapan A inverse. Okay, so tolong habiskan yang ini. Cari A inverse, times in half ke dalam. So kamu boleh perhati dekat sini. Kita jumpa A inverse without kita lalu proses menggunakan adjoint method macam sebelum ni. Di mana kamu kena cari determinant, kamu kena cari cofactor matrix, kamu kena transpose cofactor matrix. This time deduce lebih mudah. Kita hanya guna method yang ini dan kita berjaya deduce A inverse dan prosesnya pun lebih singkat untuk dapat jawapan A inverse itu. Okey, kamu boleh try buat example 15. Okey, example 15 ni kena baca arahan dengan teliti. Ada beberapa soalan di sini. Yang pertama, find A squared minus 6A plus 11I. Okay, so soalan suruh cari A squared minus 6A plus 11I. So kena transform semua ni ke dalam bentuk matrix. So A squared 1, 1, 2, 0, 2, 2, negative 1, 1, 3. So this is A. Darab lagi sekali dengan A untuk menghasilkan A squared minus 6A and plus 11I. So I adalah identity untuk 3 by 3 matrix. So dapat begini. So kamu harus selesaikan operasi darab times in scalar and then kamu akan tolak dan tambah untuk dapatkan final answer di bahagian sini. Okay, next soalan diminta kamu show A times A squared minus 6A plus 11I equals to 6I. Okay, yang ini adalah apa yang kamu dah cari tadi, which is this one. Jawapan ini. Okay, so kalau kita nak show A times A squared minus 6A plus 11I, so kamu just salin matrix A, 1, 1, 2, 0, 2, 2, negative 1, 1, 3. And then untuk yang sini, kamu dah cari di atas ni, which is this one jawapannya. Okay, so kamu akan letak di sebelah sini dan kamu akan buat proses darab lah. Okay, darab dan dapatkan jawapan. Make sure jawapan ini boleh ditulis dalam bentuk 6I. Okay, so cuba buat and then diminta kamu deduce A inverse. Okay, so boleh cuba buat macam
example 14 tadi, macam mana kita nak deduce A inverse ini dan dapatkan jawapan.